Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ni kita buat video sikit atas permintaan ramai. Sebab apa? Bila Long Tiger ni dikhabarkan kata telah diberi jaminan polis dan dibebaskan. Jadi semua orang pun kelang kabut malam tadi. Tak payah kelang kabut. Kan? Kita buat apa nak show kita kelang kabut? Tak payah. Sebab apa? Semasa dia kena tangkap, the whole country berbunyi, ya, mengatakan macam ni, macam tu. Semua orang melepaskan geram di situ, kan. Dengar pesan aku. Sebarang tindakan yang menemui kegagalan dalam mengawal emosi adalah ibarat engkau menembak kepala engkau sendiri. Belum perang dah kalah dah. Ya? So dengar betul-betul, faham betul-betul. Ya? Long Tiger ni, semasa dia datang ke Kelang, pada masa tu bila dia cetus je jebat anjing DAP, masa tu aku start bakar dia. Bila bakar dia, kat sini kita boleh tengok punya tak cerdiknya dia ni. Kita boleh bakar dia sampai dia punya emosi rentung, sampai dia nak atau tak nak, dia terpaksa turun Kelang. Jadi, cuba kau tengok, ada tak engkau orang ni terlibat dengan perbuatan bodoh yang macam tu? Orang bakar engkau sampai terpaksa daripada Bukit Gambir datang Kelang. Apa yang kau cari? Apa yang kau dapat? Fikir tak? Bodoh lah tu. Orang menggerakkan kaki engkau, orang menentukan langkah kaki engkau untuk pergi mana. Maknanya kau bodoh lah. Dan semasa dia nak datang Kelang, dia berhenti kat Swiss dulu, kan. Masa tu geng-geng Ali Memerang apa semua seronok lah nak tengok show kononnya, dia kata. Yalah, dia punya anak angkat kesayangan Ali Memerang, kan. Hari ni dia tak ngaku dah, Jadi bila Long Tiger ni dia sampai kat Kelang, dia sampai kat Swiss, Tok Singa daripada Penang bakar dia. Apa Long? Hampir berhenti kat Swiss nak buat apa? Hampir Kelang terus. Dia nak pergi Kelang pada masa tu, dia tak berani. Sebab tak ramai lagi Melayu-Melayu yang dia berjaya bodohkan masa dia kat Swiss. Tiba-tiba, bila dah petang sikit, baru ramai orang datang. Ayahanda. Itu yang menyebabkan dia confident untuk sambung perjalanan dia sampai ke Kelang. Kalau tidak, dia berhenti kat KL je tu. Kan? Aku pun duduk kat rumah, tengok TV, makan apa orang kata? Makan apa tu? Super ring. Buat tak tahu je. Pasal apa? Pasal dia datang buat kecoh-kecoh macam tu, bawa ramai-ramai. Kalau diperhatikan, dia nak apa? Dia nak angkat nama dia. Tak boleh angkat kalau macam tu. Sebab apa? Kau nak datang dengan cara macam tu, nama kau mesti masuk longkang punya. Sebab tu kita tengok muka dia masa dia duduk kat Sotong Besar. Muka dia kan ada sesi yang muka dia termenung. Kau tahu pasal apa dia termenung? Dia tengah terfikir betapa bodohnya aku daripada Bukit Gambir datang sampai kat sini dengan sokongan sebanyak ni, tidak mendapat layanan daripada Jebat Dahaka. Dan dia terfikir, apa nak jadi kat aku lepas ni? Kan? Jadi bila dia buat macam tu, dia balik ke Bukit Gambir. Start pada tu, nama dia mula nak koyak lah. Sebab apa? Aku boleh korek dah latar belakang dia. Bila dia datang, highlight diri dia depan aku. Faham tak? Jadi disebabkan dia kena serangan bertubi-tubi daripada utusan rimba, daripada Papa Gomo, daripada yang lebih menyedihkan tu, yang lebih mengejutkan dia tu, orang-orang yang bersama-sama dia menyerang Jebat Dahaka, akhirnya orang-orang ni semua datang menyertai Jebat Dahaka. Menjadi kawan, menjadi sahabat kepada Jebat Dahaka. Dan menghentam dia balik. Dan yang lebih mengejutkan lagi, budak-budak di Bukit Gambir tu, yang dulu dia ikut ayahanda Long Tiger, sudahnya menjadi sahabat kepada Jebat Dahaka. Sebab tu masa aku turun ke Bukit Gambir dengan Tok Singa, Joseph, utusan rimba,
kami datang 4 orang je. Tapi tiba-tiba kat situ jadi ramai. Bila tanya, siapa ni semua ni, ramai-ramai ni? Budak-budak Bukit Gambir. Yang sebelum tu adalah pengikut-pengikut Long Tiger. Jadi kat sini, Long Tiger ni, dia dah terasa satu batu besar akan menghempak kepala dia. Aku tak pernah pergi jentik dia, aku pun tak pernah pergi tengok muka dia yang tak handsome tu. Kan? Tapi, ini nama dia perang saraf. Kau tahu tak? Budak-budak macam ni, kita tak payah nak pergi bertumbuk dengan dia. Sebab apa? Kita otai buat cara otai. Jadi kesudahannya, dia menerima serangan bertubi-tubi daripada utusan rimba, daripada Don Jai, daripada Tok Singa, daripada Joseph yang pernah suap kek kat mulut dia. Kan? Jadi dia jadi hang tau. Itu yang dia senyap sekejap tu. Pasal apa? Habis koyak rabak. Cuba pergi tengok live dia, ada satu. Dia kata apa? Habis lah. Ini semua media sosial punya pasal. Nampak? Apa penyesalan yang berlaku kat dia? Penyesalan yang berlaku kat dia, dia fikir, andai kata boleh masa tu boleh diundurkan, aku tak mahu ni semua berlaku. Mesti punya. Sebab apa? Koyak rabak ni. Maruah dia, maruah bini dia, maruah image dia, semua kita letak dalam longkang. Sebab pada masa dia angkat diri dia tu, dia tak pernah terfikir serangan balas nanti kalau datang balik, kalau macam mana rupanya. Aku duk naik, duk terjah jebat dahaka ni. Kalau dia reflect balik dekat aku, kalau apa jadi kat aku? Yang ni dia terlepas pandang dan yang ni dia tak pernah terfikir. Faham tak? Kita ni duduk dalam negara Malaysia. Askar ada beribu-ribu. Polis pun ada beribu-ribu. Kalau bab ketenteraman, keamanan, kehidupan masyarakat ni, itu tanggungjawab dia orang. Kita bukan duduk zaman-zaman selepas merdeka, zaman-zaman penjajah. Kan? Sikit-sikit nak pergi buat tindakan sendiri, sikit-sikit nak pergi bertumbuk. Sudahnya bodoh je masuk lokap. Faham tak? So tak payah. Sebab tu perlunya aku sampaikan video-video aku ni semua untuk educate masyarakat Melayu, bangsa aku ni, supaya dengar, tengok, fikir, diam. Ambil tindakan secara profesional. Secara matang. Jadi bila Long Tiger ni, dia dah angkat diri dia terlampau tinggi dan aku biarkan dia naik lagi tinggi. Pada masa tu ada orang cakap kat aku, dah bang, dia dah start koyak dah bang. Belum cukup aku cakap, angkat dia bagi tinggi dulu. Sebab apa? Kalau dia cukup tinggi, kalau dia jatuh nanti, dia terempas kuat. Faham tak? Jadi dia, bila dia dah jatuh terempas, melata kat lantai, apa usaha-usaha yang dia akan buat? Aku dah tahu dah, ni semua aku dah boleh susun dah. Selepas pada ni, dia akan angkat diri dia cukup tinggi. Dan semua orang akan sanjung dia. Selepas orang sanjung dia, utusan rimba, Papa Gomo akan bongkarkan siapa dia. Dan pada masa tu, muka dia, maruah dia semua akan jatuh ke lantai. Selepas maruah dia jatuh ke lantai, apa dia akan buat? Dia akan berusaha untuk angkat maruah dia balik. Sebab apa? Dia tak dapat terima kenyataan macam mana nama yang bertahun-tahun dia bina nama dia, sampai orang panggil dia ayahanda, orang tak tahu pun dia siapa dia Burma, tiba-tiba disebabkan tercetus isu jebat derhaka saja, dia punya maruah koyak sampai ke lantai. Jadi dia cuba nak angkat balik. Memang kita nak dia cuba angkat balik. Memang aku nak dia rentap jatuh ke lantai dan aku nak tengok dia berusaha untuk angkat nama dia balik. Sebab apa? Bila dia berusaha untuk angkat balik, bila emosi dia kelang kabut, dia tak dapat terima kenyataan yang dia dah koyak habis, maruah anak bini semua dah masuk longkang, memang dia akan lakukan usaha-usaha untuk nak angkat balik. Malangnya, dia takkan boleh angkat balik. Aku tahu dia takkan boleh angkat balik. Bila dia tak boleh angkat balik, apa dia buat? Dia buat sumbangan, dia cerita pasal agama, dia cerita pasal Islam, dia cerita pasal pintu taubat. Sambil tu dia bagi beras, gula, susu dekat orang, buat sumbangan. Tapi dia kena ingat, pencaturan yang berlaku ni, sebaik mana pun kau buat, kes kau kat mahkamah tengah berjalan tu.
Sampai hari kau bicara, kau dijatuhkan hukum kalau kebaikan yang kau buat ni semua akan koyak. Faham tak? Jadi dia duduk dalam dilema tau. Aku buat baik-baik, tiba-tiba kes mahkamah sangkut. Kan? Nanti aku buat baik-baik, tiba-tiba kes mahkamah sangkut lagi. Jadi maruah dia sentiasa jatuh. Faham tak? Semasa dia cuba nak divert kes dia, pada masa tu Joseph kata apa kat aku? Dia kata, bang, dia sudah start buat fitnah dekat suruh saya buat fitnah dekat abang sebab pusing cerita, semua kes-kes yang dia terlibat, dia akan divert pergi kat abang. Dia akan create satu cerita, divert pergi kat abang. Aku cakap kat Joseph, pasal apa dia mau divert kat aku? Sebab dia sudah tahu abang sudah start korek dia punya belakang. Jadi aku cakap, oh patutlah kau kata aku rogo bini Tok Imam lah. Aku tipu duit orang lah, apa semua ni. Yalah bang, itu semua dia punya kes. Bukan abang punya. Saya bikin cerita saja. Jadi dia nak buat macam tu lah. Tapi malangnya gagal. Faham tak? Jadi bila dia berusaha nak angkat tu, aku gelak. Dia berusaha nak angkat. Aku tengok dia sembang bab sumbangan lah apa. Aku gelak. Sebab aku tahu apa sebab dia buat macam tu. Dan usaha-usaha dia menemui jalan yang buntu dan sangat dilema. Sehingga menyebabkan berlakulah dorongan untuk nak tangkap si adik Lokman apa semua ni. Dan sekiranya lebih teruk lagi, kita provoke dia, kita psycho dia, dia akan pergi melakukan jenayah yang lebih serius lagi. Jadi perlu ke aku pergi tumbuk ataupun lempang muka dia? Tak perlu. Dia akan bunuh diri dia sendiri. Kita tengok tak apa yang berlaku. Selepas dia membuat tomahan terhadap pegawai polis, dia ditangkap. Selepas dia ditangkap kerana membuat tomahan pegawai polis, kes dibicarakan di mahkamah. Okey? Dalam masa yang sama, puak-puak netizen ni mengeluarkan lagi kes-kes lama dia semua terbongkar. Faham tak? Jadi untuk nak recover ni semua, macam mana dia nak recover? Dia tak boleh recover. Sebab tu aku kata, kalau ditanya pada dia, Long, engkau menyesal tak Long gaduh dengan Jebat tu? Confirm dia menyesal. Sebab apa? Kalau boleh tak nak gaduh. Sebab siapa yang kena perang saraf dengan Jebat mesti koyak dia. Bukan aku nak cakap besar. Sebab apa? I was well trained to be a provocator. Jadi untuk engkau nak bermain dengan orang-orang tempatan ni, engkau berhati-hati sikit. Terutama engkau warga asing. Lagilah teruk kalau engkau kena. Kan? Tengok sejarah-sejarah yang ada. Jebat kalau dia hentam, siapa yang tak koyak? Dulu si Syafiqah tu, backup dia siapa? Backup dia OC J yang backup dia untuk nak hentam Jebat. Sudahnya siapa yang jadi gila? Siapa yang murtad? Siapa yang sampai hilang kerja apa semua ni? Siapa yang masuk keluar tanya orang rambutan? Dia lah. Aku? Apa yang berlaku kat aku? Tak ada apa. Aku macam ni je. Kan? Lepas tu si Ali memerang tu. Kan? Duk kumpul orang apa semua serang Jebat. Dundang, duk serang aku. Aku tak heran. Sebab aku bukan nak bertempur dengan dia secara fizikal. Aku bertempur dengan dia pakai perang saraf. Perang psikologi. Akhirnya apa jadi kat dia? Yang dia duk sebut menang dapat arang kalah dapat abu tu, itu peperangan dia dengan aku lah. Bukan hakim mahkamah yang cakap. Ayat yang selalu dia lemparkan tu, dia kecam institusi kehakiman tu, ayat tu makan diri dia. Hari ni apa berlaku dia dengan aku? Masuk kebun, sampai aku nampak dah cengkung dah dia. Masuk kebun, layan kebun lagi bagus daripada layan Jebat dahaka. Sebab apa? Jebat punya hentaman mesti efeknya. Sekurang-kurangnya dia tak boleh pergi mana dah hari ni. Dia duduk diam je lah. Apa dia nak buat? Faham tak? Sebab apa? Sebab itulah jangan cari pasal dengan Jebat. Sebab apa? Aku bukan orang yang cari pasal dengan orang. Kan? Aku adalah orang yang straightforward, cakap benda yang betul. Engkau start saja beremosi, aku dah mula boleh baca dah engkau. Faham?
Jadi Long Tiger ni bila dia start nak angkat diri dia, maka dia tercetuslah perbuatan-perbuatan jenayah dia apa semua mula tercetus. Dia terpaksa pergi aturkan macam mana nak kidnap orang lah, nak gari orang lah apa semua. Dia akan pergi kepada jenayah yang lebih serius. Kan? Dan kalau aku guide dia lagi, kalau aku provoke dia lagi, dia boleh pergi sampai pergi potong orang, pergi bakar rumah orang, semua dia boleh pergi. Sebab apa? Orang yang beremosi, dia mana ada akal. Kan? Kau tengok beberapa orang lain yang kena bakar dengan jebat, mereka bodoh-bodoh je. Terpaksa datang sampai ke Kelang apa semua, lepas tu jebat buat tak tahu je. Bodoh tak tu? Bodoh kan? Datang nak jumpa orang, orang tak nak pandang muka kau. Jadi sampah lah. Lepas tu cakap, oh jebat takut. Tak payah takut. Kau boleh sawan dengan nama jebat dahaka ni selama bertahun-tahun. Itulah tandanya kau dah kena serang dengan jebat dah. Faham tak? Jadi sehinggalah dia kena benda macam ni, kita percaya, ya, masyarakat pun percaya. Bila korang tengok macam ni, korang kata polis backup dia lah, polis makan rasuah dengan dia lah, Angah kena suspek kes ganja saja, laki bini duduk lokap 14 hari. Dia ni siap tangkap orang, gari orang, siap dalam report ada sebut nama tuan tu lah, tuan ni 6 hari reman bagi jamin. Aku nak cerita kat korang satu-satu siasatan bila dia dah lengkap menjadi satu budi bicara kepada J untuk dia nak benarkan IO bagi jaminan. Ya. Aku tengok dalam hal ni polis mengambil tindakan-tindakan yang profesional sebab kes ini mendapat campur tangan Ketua Polis Johor. Jadi takkanlah standard Long Burma ni, Long Tiger ni boleh pergi sampai merasuah Ketua Polis Johor. Tak mungkin lah. Dia tak ada kelayakan di level tu pun. Ya? Dan J tu dia berani ke bagi jaminan tanpa merujuk kepada KP Johor. Tak berani. Ya? Jadi apa yang kita tengok kat sini, aku nampak Long Tiger ni dia berada dalam zon yang sangat bahaya. Macam mana kita telah buat sesuatu dalam keadaan dia tak sedar dan ramai orang tak nampak, jebat derhaka telah meletakkan Long Tiger ni dalam zon yang sangat bahaya. Secara tak sedar. Tahu apa dia bahaya dia? Sebab tu kalau kita tanya dekat budak-budak Bukit Gambir, tanya dekat Angah ke apa semua, dia kata apa? Long Tiger ni dia tak keluar rumah bang. Dia balik duduk rumah je. Dia tak berani keluar-keluar sangat. Kalau dia keluar pun dia tengok keadaan baru dia keluar. Tahu pasal apa? Pasal kalau polis bagi dia jaminan macam ni keluar, dalam keadaan masyarakat semua tengah marah dekat dia, adalah lebih selamat sebenarnya dia duduk lokap tu. Tapi kenapa polis tak nak bagi dia duduk lokap? Suruh dia keluar jamin. Jangan seronok sangat kalau kena jamin. Saat lagi jumpa tepi jalan ke? Kan? Tahu-tahu dah tergulik tepi jalan je. Pasal apa? Netizen, masyarakat dah marah. Tak percaya? Cuba kau bayangkan, Long Tiger ni sekarang ni dia turun Kelang seorang-seorang. Dan kau jumpa dia tengah berjalan dekat Kelang, Tesco. Apa jadi kat dia sekarang? Tak payah Kelang lah. Suruh dia turun KL je. Apa jadi kat dia sekarang? Tak payah KL. Suruh dia keluar pusing Bukit Gambir tu. Ataupun turun JB tengok. Apa jadi kat dia? Korang semua tahu kan? Boleh bayangkan Jadi dia mana berani? Jadi apa makna dia bebas daripada lokap, balik rumah dalam keadaan hidup kat luar takut? Lagi baik dia lokap, polis jaga lagi selamat. Jadi kita tak payah risau sangat pasal Long Tiger dibebaskan. Tak payah, dia dibebaskan tu lebih bahaya. Sebab Johor punya anak-anak muda semua dah tercetus kemarahan. Ayahanda ni, abang long kawasan semua duk bengang dengan dia ni. Sebab apa? Dia merosakkan nama-nama ayahanda lah, abang long kawasan lah apa semua. Aku pun tak tahulah, aku tak campur bab ayahanda-ayahanda ni semua. Ya, kalau aku kenal kawan aku ada yang pangkat ayahanda, aku panggil dia nama je. Ya, aku tak panggil dia ayah. Kalau dia tua aku panggil abang, kalau dia muda aku panggil dia brother. Itu je. Ya. Jadi itulah bahayanya dia. Long Tiger ni dia tak sedar dia kena serang dengan jebat macam mana.
Sama juga yang lain-lain ni yang duk koyak-koyak kena dengan jebat ni, pasal tu lah dia orang tak sedar, dia orang punya emosi sedang diserang. Yang dia orang nampak, kenapa aku nak serang jebat tak nak layan. Kenapa aku nak serang jebat tak nak layan. Kau tahu pasal apa? Sebab aku tak perang dengan orang pakai fizikal. Aku berperang dengan orang pakai mental. Faham tak? Sebab apa? Pakai mental ni lagi dahsyat punya jahanam. Buat apa aku nak sakit-sakit badan pergi bertumbuk? Kan patah riuk orang kan aku juga nak masuk dalam. Kan? Jadi korang semua bawa tempoh bertenang. Kita cuma perlu memastikan adakah tindakan hukuman dikenakan terhadap perbuatan Long Tiger ni atau tidak. Ini je kita nak tahu. Ya? Adalah mustahil lah kalau tengok pada kes dia, tengok pada bukti-bukti yang telah terdedah ni semua, kita nampak tak mungkin dia boleh lepas. Kalau dia boleh lepas daripada kes yang macam ni, ramai orang akan buat kes yang macam ni nanti. Ya? So, jangan sedih-sedih. Relax je. Aku tahu apa aku buat. Dan aku kalau start menyerang orang, aku boleh susun step-step orang tu. Aku boleh tahu lepas ni dia nak buat apa. Lepas ni dia akan ambil tindakan apa. Bila ada orang serang dia macam ni, apa kesan dekat dia dan apa tindak balas yang dia akan buat. Akan tercetus tindak balas yang macam mana. Ni semua aku nampak dah. Dia tak sedar tu. Siapa yang tak menyesal perang dengan jebat? Pergi tanya betul-betul. Daripada hati yang ikhlas lah pergi tanya. Mesti menyesal. Sebab apa menyesal? Kesan yang berlaku pada dia orang tu, kesemuanya adalah perbuatan dia orang sendiri. Menyesal. Pernah dengar jebat pergi pukul orang? Tak pernah. Aku pukul orang ni last masa umur aku belum 40. Yang tu aku ada pukul orang. Lepas tu tak ada dah. Tak ada dah pukul-pukul orang ni. Sebab apa? Bukan zaman aku lagi dah. Tahu tak? Aku cakap pun orang dah boleh koyak. Bukan cakap, aku gelak pun orang koyak. Habis macam mana? So, korang semua belajar berfikir. Sebab apa? Masyarakat Melayu kita ni, banyak orang-orang politik, banyak sudut lah. Politik, soal mentadbir dan menguruskan diri sendiri, kehidupan sendiri. Kebanyakannya malas berfikir. Semua berserah. Sebab tu kita tengok ramai orang Melayu suka makan gaji. Dia malas nak berfikir. Faham tak? Makan gaji ni berserah lah. Cukup bulan cucuk ada gaji. Nak ikhtiar sendiri ni malas lah. Bekerja. Jadi aku lebih kepada suka tengok bangsa aku ni kalau nak maju, korang kena fikir 10 step ke depan. Setiap percakapan orang, apa di sebalik kata-kata dia. Setiap tindak tanduk orang, kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia bercakap macam ni? Kenapa dia jadi macam ni? Ni semua kena ada. Baru kau boleh jadi mastermind. Engkau melihat 10 langkah ke depan tu. Untuk nak berlaku apa yang Long Tiger buat ni, aku dah melihat 1 tahun sebelum ni, aku dah nampak satu hari dia mesti buat jenayah. Bila tekanan-tekanan netizen ni sampai kat dia, dia dah tak boleh tahan, dia mesti buat jenayah. Faham tak? Dulu aku expect dia akan buat jenayah pemalsuan kad pengenalan. Sebab masa tu desakan publik. Suruh dia buktikan betul ke kau ada IC, betul ke kau rakyat Malaysia. Aku duk tekan, aku nak tengok dia nak pergi print out satu IC palsu atau tidak. Tapi malangnya dia tak buat. Sebab apa dia tak buat? Sebab dia ada kad pemastautin sementara. Lepas tu kita tekan lagi. Kita nak tengok dia akan berusaha apa. Dia tak ada pilihan lain melainkan dia menipu. Sebab apa? Fakta-fakta yang merujuk kepada kes dia, latar belakang dia tu jelas. Jadi macam mana dia nak counter fakta-fakta ni? Terutama Ketua Polis Johor sendiri yang buat statement mengatakan dia pemastautin sementara apa semua. Macam mana dia nak counter balik benda ni? Tak boleh counter. Melainkan dia membuat satu identity fake lah. Dia buat identity fake, kita bom dia, kalau dia kena tangkap, masuk jail. Faham tak? Jadi tekanan yang dihadapi Long Tiger ni bukan sikit lah. Perang saraf yang dia kena lebih teruk daripada Ali Memerang kena dengan jebat dahaka. Lebih teruk daripada Syafiqah kena dengan jebat dahaka. Sebab dia biadab lebih. Kadang-kadang mereka ni sebenarnya nak berkawan. Tapi bodohnya dia orang ni nak datang berkawan dengan jebat dengan cara kurang ajar, dengan cara biadab. Sudahnya kena perang saraf. So untuk kawan-kawan aku, sahabat-sahabat aku semua,
kita relax je. Kita cuma perlu pastikan perkembangan kes dia. Itu saja. Ya, lain tak payah. Kalau betul dia boleh lepas kes yang ni, kalau maka pihak polis akan menghadapi masalah pula selepas ni, yang mana sepatutnya kes ni diambil tindakan. Mana dia dapat gari? Siapa tuan yang disebut dalam report tu? Ni semua siapa? Perempuan yang mula-mula pergi ambil dia, bawa pergi jumpa Long Tiger ni, kenapa tak dituduh bersubahat? Bini dia kenapa tak dituduh bersubahat? Padahal benda tu semua berlaku dalam persekitaran orang-orang ini saja. Tak apalah, kita tunggulah. Kita tengok apa hasil siasatan polis. Dan mustahil kes macam ni tidak ada pertuduhan di mahkamah dan tidak dijatuhkan hukuman di mahkamah. Mustahil. Dan dia ada kes lagi sebelum ni yang mana mahkamah memberi jaminan, dia bayar duit jamin. Dan kes tu belum selesai lagi. Silat-silat dia naik mahkamah untuk kes yang kali ni, mahkamah tak bagi jamin kat dia. Pasal apa? Engkau ni dalam jaminan mahkamah pun kau masih buat lagi benda-benda jenayah. Ni jenayah yang baru pula kau datang lagi mahkamah ni. Silat-silat bond jaminan semua ditarik balik. Dia kena reman dekat penjara. Kita tengok apa perkembangan dia. Okey? Ni video ni panjang ni, dekat setengah jam. So fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Berhati-hati dengan tindakan orang yang berakal. Kerana emosi adalah tindakan awal engkau sebenarnya tembak kepala engkau sendiri. Ya? Sekian. Wassalam.